Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'du. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat Islam serta iman. Dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah. Satu nikmat yang besar Allah berikan kepada kita iaitu nikmat kesihatan. Dan kadang-kadang kita sering lupa dan lalai tentang nikmat ini. Alhamdulillah. Allah terus berikan kita kekuatan, gerakkan kita, kaki kita, badan kita, hati kita untuk menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Hari ini hari Ahad, biasanya hari Minggu kita santai-santai dekat rumah. Tapi Allah berikan kita kekuatan untuk hadir bersama-sama menunaikan solat ini secara berjamaah. Alhamdulillah. Satu nikmat Allah yang sangat besar. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua jemaah yang hadir. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jawatan kuasa surau. Alhamdulillah, pengurusi surau Haji Maksum, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, keseluruhan jawatan kuasa. Alhamdulillah, kuliah asas perubatan Islam diteruskan dengan keizinan dan kehendak Allah. Alhamdulillah. Jadi pada kuliah-kuliah yang lepas kita telah membincangkan dan berkongsi mengapa syaitan jin ini mengganggu manusia. Bagaimana jalan-jalan yang boleh dia masuk ke dalam tubuh badan manusia. Tak kiralah apa sebab sekalipun, sama ada sebab itu adalah sihir ke, ataupun saka ke, ataupun apa jua sebab jin ini masuk ke dalam tubuh badan manusia. Dia mesti ada cara nak masuk dan jalan yang boleh dia masuk. Jadi kita telah membincangkan beberapa perkara bagaimana jalan ini boleh terbuka dan masuk ke dalam tubuh badan manusia. Sebab cara dia nak masuk ni bukannya semudah yang kita sangka. Dia tengok dia masuk terus. Tak. Dia memerlukan jalan dan peluang untuk dia masuk. Kalau dia tengok orang ni beramal soleh, ikhlas hatinya, walaupun dia tu bukanlah wali Allah, walaupun bukan kita tengok betul-betul orang yang kata alim ulama, tapi keikhlasan dia tu menyebabkan dia ni ada perisai yang cukup kebal untuk syaitan ini masuk ke dalam tubuh badan manusia. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung kuliah ni sebab dia ada 10 jalan atau mengapa dia boleh masuk dalam tubuh badan manusia. Kita telah membincangkan perkara yang pertama iaitu sebab pertama bagaimana jin ini boleh masuk dalam tubuh badan adalah sebab lemahnya semangat atau roh kita. Bila lemahnya semangat kita ni, roh kita ni lemah, itu memang mudahlah dia masuk. Ini jalan paling seronok dan mudah untuk dia masuk. Orang ni suka buat maksiat tanpa meninggalkan maksiat, tidak bertaubat dengan maksiat yang dilakukan, dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan, kita sukar nak bertaubat kepada Allah. Kurang kita istighfar kepada Allah. Banyaknya sifat-sifat mazmumah dalam hati kita, maka ini jalan yang agak mudah untuk dia masuk. Contohlah orang kata kita ni ada masalah saka. Kita tahu dah memang ada masalah saka dalam keturunan kita ni. Jadi macam mana antara kita nak elak? Pastikan kita kuat daripada sudut rohani kita. Kita ada amalan yang istiqomah yang kita buat. Kita istiqomah datang ke surau untuk berjemaah. InsyaAllah itu satu perkara yang dah cukup kuat untuk membenteng daripada serangan makhluk ini.
Jadi kekuatan rohani ini sangat penting untuk membenteng diri daripada syaitan ini terus masuk ke dalam tubuh badan manusia. Yang kedua, tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Yang mana-mana kalau kita ni jarang melakukan sunnah-sunnah yang Nabi tinggalkan. Kita masuk bila air tak baca doa, kita tak jaga adab tidur, kita tak jaga adab masuk tandas. Itu mudahlah dia kacau. Itulah jalan dia nampak. Kita ambil batu, kita baling tak baca bismillah. Jalan dia sudah ada. Kena kepala jin ni tengah duduk dalam tengah duduk ke tempat sampah tu, dia tengah makan sisa-sisa makanan kita. Kita duduk baling sampah kena kepala dia. Kita baling sampah pula tak baca bismillah. Sampah kita tu dah besar. Kita ambil, kita baling masuk dalam dustbin tu. Duk relax tu, kena dia. Marah dia cepuknya kita sekali, pengsan kita kat situ. Boleh pengsan. Baru ni kes dekat jalan durian jalan dusun. Area di situ. Apa berlaku? Dia balik mancing. Dalam pukul 3 pagi macam tu. Dia balik mancing. Apa berlaku? Dia jadi seram sejuk kat rumah. Sampai rumah dia menggigil-gigil. Lepas tu dia tumbang, tak sedar diri. Merasuk. Kerasukan. Menjerit-jerit, berguling-guling kat dalam rumah. Dah isteri dia telefon. Isterinya ada anak kecil-kecil. Tak tahu nak buat apa. Dia kata, Ustaz, tolong datang rumah Ustaz. Suami saya kerasukan teruk. Kenapa? Dia balik daripada mancing, tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Sangkut dekat atas laut. Tak tahu siapa buang atas laut, sangkut kepada pemancing ni. Hati-hatilah siapa yang pergi mancing. Sungai ke, laut ke, paya ke, hati-hati. Dia memang suka duduk situ. Tak jaga adab, mudah kena. Bila kena, dia jalan tu dah ada. Bacalah apa-apa kat atas laut tu. Minta perlindungan dengan Allah. InsyaAllah dia tak ikut balik. Ini jenis ikut balik ni masalah ni. Bila kena, tahulah. Sakit dia macam mana, seksa dia macam mana. Bila dia dah masuk dalam badan, nak keluar tu bukannya mudah. Alang-alang dah masuk, aku takkan keluar punya. Melainkan dengan izin Allah dan kaedah yang betul, insya-Allah dia boleh keluar. Tu, tidak berpegang kepada sunnah Nabi. Pastikan kita sedaya upayalah menjaga sunnah Nabi ini. Kita sedaya upaya menjaganya. Yang ketiga, takut atau marah yang bersangatan. Pun kita dah jelaskan. Ini pada kuliah yang bulan lepas. Bagaimana perasaan marah ini, satu, perasaan yang Allah pernah sebut dalam Al-Quran. Yang perlu kita tahan, perasaan ini. Allah perintahkan kita suruh tahan marah. Allah perintah. Ini perintah daripada Allah. Satu perintah daripada Allah. Bila mana ada satu perintah daripada Allah dalam Al-Quran, pasti ada sebab. Pasti akan ada kesannya bila kita melanggarnya. Kesan dia jalan kepada syaitan nak masuk. Bila baran kita ni sukar nak hilang, itulah jalan yang boleh dia masuk. Kita semua okey. Sunnah jaga, bagus. Kan? Datang masjid hari-hari, bagus. Akhirnya satu sifat yang kita suka nak kawal ni marah. Maki orang jangan cakap mulut nak mencarut dia kerja dia. Kan nak marah sikit tunjal kepala orang. Terkejut saya tengok video tu. Marah budak perempuan tu dia tunjal kepala orang tu. Ya Allah. Saya faham situasi tu, faham. Mungkin berbahaya untuk pemandu lah dan sebagainya. Tapi cara tu sepatutnya dia kena kawal sifat marah tu. Istighfar banyak-banyak kan. InsyaAllah bila dia kawal dia dapat kebaikan. Tapi bila tak boleh kawal kemarahan tu, itulah jalan syaitan nak masuk dan akhirnya kita boleh bertindak di luar batasan. Kena hati-hati. Tengok kita punya perasaan kita ni kena kontrol, kena manage. Siapa yang ada sifat marah, baran. Marah ini normal, saya pernah sebutkan dah. Satu perkara biasa. Tapi perlulah dikawal kemarahan tu. Kita dah ajar teknik kawal kemarahan yang diajarkan oleh Nabi. Satu perasaan yang perlu kita simpan sekiranya berlaku pada kita. Marah jangan diluahkan. Nabi suruh kita diam ketika marah. Tu. Nabi kata la taghdab walakal jannah. Siapa yang berjaya tahan marah, siapa yang berjaya kawal marah, maka syurga buatnya. Hadis sahih. Kawal marah dapat syurga. Salah satu jalan menuju ke syurga. Hari ini kita bincangkan perkara yang keempat. Apa cara jalan dia nak masuk mengganggu kita ni? Cara yang keempat adalah
perempuan atau lelaki yang suka bersolek, ya, dan tidak menjaga aurat. Ini satu jalan yang agak mudah juga dia masuk, atau diistilahkan sebagai tabaruj. Tabaruj ini maksudnya apa? Wanita atau lelaki yang menunjuk dan memperagakan perhiasan dan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki atau perempuan dan merangsang keinginan mereka seperti yang diamalkan wanita zaman jahiliyah. Ya, tabaruj ni senang cerita berhias berlebih-lebihan. Makeup tu berlebih-lebihan. Tabaruj. Pakai kalau jubah tu dia punya labuh, isbal lah orang panggil, terlalu labuh untuk menunjukkan kemegahan. Kalau dalam satu kumpulan tu, dialah yang paling menyalah. Dengan bibirnya ditebalkan, dengan maskaranya tebal, ditepeknya bedak, ya Rabbi, sampai tak ada muka orang. Tu tabaruj, berlebih-lebihan dalam berhias. Ini adalah satu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Ya, apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Ya, wala tabarrujna. Allah sebut wala tabarrujna. Tabaruj. Tabaruj ini berlebih-lebihan. Nak berhias, nak cantik, fadal, itu Allah suka. Allah sukakan kecantikan. Allah suka benda yang kemas. Allah suka benda yang menarik, cantik. Tak ada masalah. Tapi ia jadi masalah bila ianya berlebihan. Sekarang benda ni berlaku. Bukan sahaja wanita, tetapi lelaki pun sama. Sekarang kalau kita tengok apa produk yang kita boleh jual jadi kaya raya. Produk kecantikan. Siapa yang jadi kaya cepat, sila jual produk kecantikan. Pasti kaya. Banyak sekarang influencer, ya, peniaga bisnes orang muda-muda ni jadi cepat kaya antara produk yang dijual adalah produk kecantikan. Produk tu okey ke tak okey ke, yang penting cantik. Ada merkurinya ke apa, yang penting cantik untuk memuaskan hati dan nafsunya, akhirnya jadi tabaruj. Hati-hati. Tabaruj ini juga adalah satu perkara yang Allah larang. Jangan buat, sebab ia boleh menarik perhatian makhluk halus. Jin. Ada satu jin yang dipanggil sebagai jin asyik. Jin yang suka dekat manusia. Bila kena jin asyik ni, kan, dia ni tak perlu sihir. Tak perlulah orang hantar, tak perlu jampi. Dia ni duk ready tunggu manusia. Dia suka dekat orang tu, dia masuk. Perempuan ni cantik, comel, jin jenis jantan ni, dia tengok je perempuan ni, elok dia makeup tebal-tebal, dia tunggu waktu yang ada, dia masuk. Bila tanya kenapa masuk, aku masuk sebab aku suka kat dia. Dia ada simptom-simptom dia. Bila kerap sakit kepala, keluar lebam kat badan, sering ditindih waktu tidur, mimpi bersama. Kalau ada simptom-simptom ini, masalah dalam peranakan, sakit dalam perut yang tak tahu punca, kerap sakit pada bahagian belakang, ya, panas bersama dengan suami, dia seperti macam kena sihir pemisah. Sebiji macam sihir pemisah kalau kena jin asyik ni. Jin yang suka kepada manusia. Ini sebut dalam pandangan Syekh Islam Ibn Taymiyah dan Syekh Abdul Wahid Salam Bali dalam Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Memang disebut dalam kitab ni. Dua ulama ni sebut tentang makhluk ni. Dia masuk sebab dia suka je. Cara nak tengok macam mana dia suka orang yang tabaruj. Bermakeup berlebih-lebihan. Lelaki kena tak? Kena. Kena. Itu saya punya salah seorang guru tasmik. Ya, guru tasmik hafalan. Saya pernah berada di satu madrasah sebelum di Kelang. Saya berada di Hulu Selangor. Salah seorang guru tasmik ni dia kena kan gangguan ni. Dia hafal Quran. Bukan saja hafal Quran, dia adalah syahadah Quran. Dia kalau hafazan tu setakat 3 orang, dia boleh dengar bacaan Quran. Dia boleh tasmik 3 orang sekali. Kalau salah seorang salah, dia boleh detect. So hebat hafalan Qurannya. Tapi dia ada satu masalah. Ada satu masalah gangguan dalam tubuh badan dia. Bila kadang-kadang malam dia mimpi ada perempuan datang. Kadang-kadang dia dengar ada orang perempuan panggil dia.
Kadang-kadang dalam tidur dia ditindih waktu tidur. Kadang-kadang dia rasa kesakitan pada bahagian kemaluan dia. Pernah sekali peristiwa berlaku, time tu solat zuhur. Masa tu saya jadi imam, dia jadi makmum kat belakang bersama dengan pelajar. Apa yang berlaku? Ketika takbir yang pertama, dia dah gelak kat belakang. Saya ingat pelajar yang gelak, rupanya dia. Orang dah habis solat, dia masa rakaat pertama tak bergerak. Masa macam tu diam, dia gelak-gelak. Kena gangguan histeri kerasukan ketika solat. Kena. Bila tanya simptom-simptom, dia kena yang asyik ni. Dia bukan kena sihir. Simptom tu ada pada dia, dia ganggu. Budak ni jadi mudah stres, jadi panas baran, tak suka dengan lelaki, tak fikir pun nak cari jodoh, tak suka. Dia kata lantaan ni tak penting, kahwin-kahwin ni semua tak penting. Rupanya dia memang tak suka dengan lelaki. Sudah jadi masalah lain. Rupanya dia sangkut dengan jin asyik ini. So hati-hati bila kena, segera cari perawat, ikhtiarkan, jangan dibiarkan. Okey tu. Kena kawal. Tabarus ni satu masalah besar bagi kita. Kalau ada anak-anak kita tengok sekarang kalau dah makin membesar, biasalah kan dia mula nak cari makeup. Perempuan biasalah nak cantik, ini perkara biasa. Tapi pastikan ia jangan berlebih-lebihan. Contoh tabarus di luar rumah dengan berhias bukan untuk suami. Kadang-kadang isteri kita ni kan, dia berhias untuk bukan suami. Kena hati-hati, kena tegur. Sikit-sikit dah lah kan. Tak pun sorokkanlah dia punya alat makeup tu. Nak pakai biar pakai kat rumah. Mendedahkan muka dengan tujuan merangsang keinginan dan syahwat lelaki. Dia pakai tu bukan sebab nakkan kemas, bukan sebabkan kerana Allah, nak cantik kerana Allah, tapi untuk menarik perhatian orang. Ini juga dikira tabaruj. Tujuan dia pakai ini supaya orang tertarik untuk menaikkan syahwat. Ini juga dikira sebagai tabaruj. Bersolek dan berhias yang melampau-lampau. Kadang pakai maskara tu ditariknya sikit. Berlebih daripada mata. Hati-hati. Itu juga dikira sebagai tabaruj. Mempercantikkan bibir, alis dan pipi, mencantikkan raut wajah muka. Kadang sanggup buat pembedahan muka. Hidung tu pesek sikit je. Sikit je peseknya. Biasa orang Jawa, peseknya sikit. Tapi dia punya operation, nak dipancungkan hidung tu. La ilaha illallah. Jadi buruk muka tu. Dia elok-elok Allah jadikan hidung tu macam tu. Nak cantik kononnya, buat pembedahan plastik. Jadi panjang hidung ke depan. La ilaha illallah. Biasanya makin tak cantik kita tengok. Kalau orang yang buat pembedahan, mengubah suai muka ni. Yang dah elok tapi diubah suai lagi. Dengan pipinya, sekarang nak buat benda ni dekat Thailand ni banyak dah. Kan? Kena hati-hati, benda ni berlaku. Benda ni berlaku sekarang dan ianya berleluasa. Sekarang kita cukup takut dengan anak-anak pemuda lelaki kita. Sebab apa kita tengok dah mula dah. Pakaiannya ya Allah berpassion-passion kat luar tu. Takut dah dengan lembutnya lelaki jadi lembutnya. La ilaha illallah. Takut kita tengok dengan sekarang lelaki pakai maskaranya, cakap secara lembut, bukan sedikit ramai. Dia ada kecelaruan identiti. Dia tak tahu dia lelaki ke perempuan. Kita jumpa dah pesakit-pesakit macam ni. Dia lelaki tapi keinginan dia nak jadi perempuan tu terlalu tinggi. Kaum Nabi Lut pun ada. Sekarang ni yang badan sado-sado ni, hati-hatilah. Yang kena dekat tandas-tandas awam tu, hati-hatilah. Dia tengok, yang ni handsome sikit, dia masuk kali habis kena kacau kat dalam tandas. Hati-hati. Badan sado-sado tak boleh percaya dah sekarang. Dia suka sama antara mereka. Laki sama lelaki suka. Biasanya dia suka bias lebih-lebih sikit ni. Dia cukup menjaga dia punya ni lah. Kemaskulinan. Maskulin. Perkataan maskulin tu dijaga betul-betul. Tak boleh pakai bedak semua komplit. Bedak dia dorong komplit. Tak boleh kurang sikit. Wangi dia 2-3 minyak wangi dia pakai. Minyak wangi pertama. Lapisan kedua. Lapisan ketiga. Itu dah kira tabaruj berlebih-lebihan. Tabaruj dalam berfashion, pada dasarnya pakai wanita atau lelaki sama dia adalah sama, iaitu menutup aurat, dan tidak bolehlah bertabaruj. Cara pakaian syar'i wanita ialah pakaian mestilah menutupi tubuh wanita terbabit. Pakaian itulah mestilah longgar, tidak nipis, bukan pakaian yang bermegah, tidak ada unsur untuk memperagakan, tidak menyapai pakaian lelaki.
lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki dalam al-kabair. Ya, disebutkan dalam al-kabair dosa-dosa besar. Ya, menyerupai berlainan ya, jantina. Kita lelaki tapi berpakaian wanita. Dia perempuan tapi berpakaian lelaki. Baru-baru ini di Taiwan ada apa? Pertandingan tomboy. La ilaha illallah. Pertandingan tomboy. Dia berpakaian seperti lelaki, diperagakan. Sekarang kalau ada di luar negara, tak mustahil dia boleh bawa masuk ke Malaysia. Pertandingan pondan ni dah ada dah. Berlaku tak kat Malaysia? Berlaku. Tunggu pertandingan seterusnya, pertandingan tomboy pula masuk. Kalau berlaku, komplit. Tunggulah laknat daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Takut kalau kita tengok. Kalau jadi apa-apa dia orang buat, bukan dia orang sahaja yang kena, kita semua kena. Kalau tak dicegah. Tu yang kita takut tu jadi panas yang berpanjangan. Kita punya panas sekarang ni, risaulah, panas dia betul-betul panas. Kan? Dia punya menyengatnya panas. Saya takut dah. Saya pernah tanya beberapa ustaz, kenapa keadaan macam ni berlaku? Takut-takut ada perkara yang Allah marah dengan kita ni. Adalah satu perkara Allah nak tegur. Kita ni ada kesilapannya yang semakin menjadi-jadi. So kita kena, ya, bila ada perkara ini berlaku, setidak-tidaknya kita membenci kan. Kita benci dengan perkara tersebut. Kalau ianya berlaku. Moga-moga Allah lindungi kita, mampunkan segala kesalahan kita, insya-Allah. Jadi kena hati bila kita tengok ada berlebihan anak kita ni berpassion, cepat-cepat cegah. Ini jalan syaitan nak masuk. Saya jumpa pesakit yang jenis ini biasanya sangkut dengan jin dalam badan. Sebab itu dia keliru identiti. Apa aku ni, lelaki ke perempuan, dia pun tak tahu. Masalah besar bagi dia. Bila dia rawat, biasanya tumbang lah. Dah menangis-nangis. Dia akan rasa tak selesa bila kita rukyahkan dia. Rupanya sangkut dengan masalah gangguan. Tu yang membisikkan pada hati dia, yang bisikkan di telinga dia, supaya tukar jantina. Tukar jantina. Tukar jantina. Sekarang tukar jantina jadi bapuk isu biasa. Isytihar lagi di Facebook. Tak ada siapa boleh larang. Tak ada siapa boleh tangkap. Ramai yang tak kena tangkap pun. Ya, isytihar, ya, diri dah tukar jantina. Saya bukan lagi lelaki, saya adalah seorang wanita. La ilaha illallah. Dulu nak tengok benda ni sukar. Nak kena pergi lorong-lorong baru jumpa. Oh, ada ni kat sini. Kan, selit-selit dia ada. Tapi sekarang tak perlu pergi lorong. Buka aja Facebook, buka aja YouTube, dah ada pengisytiharan dan persatuan-persatuan mereka ni. LGBT ni sangat berleluasa lah. Ya, dia tak kisah dah. Kau ni nak jadi lelaki ke nak jadi perempuan, dia ada movement dia, dia ada persatuan dia, dia ada gerakan dia yang ramai penyokongnya. Tu yang bendera warna-warna tu. Ini semua, ya, satu perkara yang perlu ditegah. Dia bermula daripada tabaruj, sedikit demi sedikit. Akhirnya dia pergi kepada perkara yang lebih besar. Ya, itu sangat berbahaya. Sebab benda ini dah semakin berleluasa, kita cukup takut. Yang datang ke pusat rawatan, ya, dia tengok, sebelum minta tengokkan anak dia, kenapa anak pakcik? Tak tahulah ustaz, anak saya sejak semenjak ni, saya tengok kening dia ni makin nipis. Macam mana dia buat kening semakin cantik, suara dia semakin lembut. Saya risau ustaz. Kawan-kawan dia semua pattern yang sama. 2-3 orang itu je lah kawan dia pun pattern yang sama. Kok lah ada benda tak kena dengan anak saya ni. Rukyah memang menggelitik dia ke bawah, menggigil-gigil dia bila kita rukyah. Rupanya ada makhluk lain dalam badan dia yang bisik kepada dia supaya keliru identiti dia, supaya tukar jantina dia, supaya dia bertukar menjadi wanita. Ini perkara yang perlu kita ambil serius. Sebab takut-takut nanti dia tergolong daripada golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah. Kena hati-hati. Okay? Macam mana tabarus ini boleh menyebabkan gangguan jin? Dia satu, membuka ruang, membuka ruang jin mengganggu dari pintu dosa dan maksiat. Kita dah membuka ruang dah, membuka pintu-pintu maksiat ni. Maksiat inilah membuka pintu syaitan ini masuk daripada jalan tabaruj.
Kita buka dia dan dia akan masuk. Kalau kena jin asyik ini, kalau tanya perawat, kan, mana-mana yang biasa merawat pesakit, kalau ada simptom jin asyik, nanti dia akan, dia agak serius. Biarlah kita rawat saka, tak apa, okey. Apa kes? Saka, okey. Kes apa? Mungkin sihir, okey. Kes apa? Ain, okey. Kes apa ni, tengok ni? La ilaha Allah, jin asyik. Ready. Jin asyik ni kalau kena, ya Allah, dia punya liat dia nak keluar, masalah nak keluar dia tu. Nak rawat dia degil. Ya, susah nak tinggalkan orang yang kena jin asyik ni. Dia nak keluar satu masalah. Dia nak tinggalkan orang ni juga satu masalah. Sekali dia masuk, memang antara gangguan yang agak sukar untuk dirawat. Dia makan masa untuk dirawat. Dia memerlukan kekuatan dan ketabahan sepanjang proses rawatan. Dia ambil masa untuk dirawat kalau kena jin asyik ni. So, jadi kena berhati-hati. Jangan sampai dia lah yang mengganggu. Kadang-kadang orang terkeliru. Dia tengok simptom, ini sihir ni. Ni sihir tafrik ni. Ni sihir pemisah ni. Padahal bukan. Takut-takut ia adalah jin asyik. Bila kena ni, dia masuk sebab kita buka ruang dalam tubuh badan dia, badan kita, dia masuk. Bukan mudah untuk dia keluar. Ya, kena perhatikan benda ni. Sebab kalau tak kena kat kita, kena kat anak kita. Kena kat anak kita, sukarlah untuk kita. Jadi masalah. Serabut kepala nanti. Aduh, kena pula dekat anak aku ni lah. Macam mana boleh kena? Kenapa kita tak buat tindakan sebelum ia parah, kan? Yang kedua, menarik perhatian jin asyik untuk mengganggu. Saya dah sebutkan dah. Bila tabarus ini berlebihan dalam berhias, akan menarik perhatian jin untuk datang mengganggu. Yang ketiga, bagaimana tabarus ini boleh menyebabkan gangguan? Pandangan hasad dan ain. Bila orang ni cantik, kan, orang ni disukai oleh ramai, akan pasti ada orang yang akan dengki. Ui, cantiknya dia. Macam mana dia cantik ni? Dia pandang dengan perasaannya penuh takjub. Yang kedua, dia pandang dengan penuh kedengkian. Salah satu ni pun ada dah cukup untuk orang ni sakit kalau kena. Dia tak perlu sihir, dia pandangnya. Aku suka betul dengan ni. Cantiknya, macam mana dia boleh jadi perempuan ni? Macam mana boleh jadi perempuan tulen sedangkan dia lelaki? Apa dia buat? Dia tengok orang ni dengan keadaan takjub, habis. Boleh sakit dia. Terkena pandangan ain. Pandangan mata-mata yang hasad ataupun takjub. Sakit tak? Sakit. Boleh menyebabkan kematian. Kalau orang yang kena penyakit ain ini, kesan dia boleh mati. Dia akan mula sakit kepala, dia akan mula rasa demam, dia akan mula sakit-sakit sendi. Pergi doktor kata sihat, dia mula rasa kurang selera makan. Macam mana orang demam, macam tu juga orang yang terkena ain. Bila ruqyah, dia akan mula menangis-nangis, tak tahu sebab. Bila baca Al-Quran, dia tak tahu, menangis je, sayu. Jadi dia mula sakit pinggang, kurang selera makan, emosi berubah, dah terkena ain. Sakit dia berpanjangan. Kalau orang terkena sihir, kadang-kadang sakit dia ada masa tertentu. Malam baru nak sakit. Tu orang kemungkinan terkena sihir. Tapi bila terkena ain, sakit dia panjang. Daripada subuh bawa ke isyak. Sakit dia tu sentiasa ada. Sakit dalam perut, sakit kat kepala, semua buat benda tak kena. Kalau kena ain ni, Allahu Akbar. Kan? Kena ubat betul-betul. Kadang-kadang kita tersalah diagnos, tersalah menyatakan sesuatu penyakit. Kadang perawat ni kata jin asyik, perawat ni kata saka, padahal dah terkena ain. Pandangan mata yang hasad. Kadang-kadang siapa yang kena? Ramai yang kena, para-para ustaz, para-para yang mengajar ni. Orang terlalu suka dengan dia, terlalu takjub dengan dia. Dengan pandangan terlalu takjub, boleh menyebabkan orang ini sakit, yang boleh menyebabkan kematian. Yang mana pernah ada satu hadis yang menyebutkan pada satu masa nanti banyaknya orang-orang Islam ini mati disebabkan oleh ain. Nanti kita ambil satu kuliah, satu hari tentang ain. Memang menarik. Kes ain ni kalau kita dapat, ya Allah, antara yang perlu kita beri perhatian. Sebab kadang-kadang kita dah pergi ke hospital, doktor tak dapat detect sakit kita dan akhirnya kita tuduh sihir, kita tuduh saka dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan.
kita telah terkena ain. Cara nak mengatasinya, ya, ada kaedah tertentu. Antara yang Nabi sebutkan, kalau terkena ain, perlu dimandikan dengan air wuduk. Air wuduk siapa? Air wuduk orang yang memandangnya. Contoh, saya pandang kawan saya ni dengan penuh kebencian, saya pandang kawan saya ni penuh dengan kemarahan, saya pandang kawan saya ni penuh dengan kedengkian. Hasad tu memang betul-betul hasad. Saya pandang dia, tapat kena muka dia, dia pandang saya balik, mata bertentangan mata. Tunggulah seminggu kemudian, biasanya tumbang dia. Syaitan akan ikut daripada pandangan mata itu, akhirnya dia akan sakit. Nak ubatkan, saya perlu berwudu, dan wudu itu perlu dibasuhkan kepada orang yang sakit ini. Kalau orang lain macam mana nak tahu? Wallahu alam. Kita tak boleh nak detect siapa yang pandang. Kan ramai orang tengok kita. Kita tak tahu siapa yang pandang dia menyebabkan dia terkena ain. Susah. Jadi macam mana nak buat? Tunggu. Nanti kita ada kuliah khas tentang penyakit ain. Sepenting. Kadang-kadang kita tengok kenapa orang ni sakit lama sangat. Makin teruk, makin susut. Wah, ini tak lain tak bukan ni. Santau. Dia dah kena santau angin. Dia kena santau ni. Tak. Kadang-kadang dia terkena ain. Dia bukan kena santau. Sebab itu simptom sangat penting. Bila datang pusat rawatan, perlu tanya tanda-tanda penyakit. Dia kena ada sakit ni tak, ada ni tak. Sebab nak cari kaedah merawatnya. Kalau salah kaedah, boleh menyebabkan keadaan lebih teruk dan melibatkan nyawa. Saya pernah sebutkan, penyakit yang sangat berbahaya jika tersalah. Pertama santau, yang kedua busung. Tersalah rawat dua penyakit ni, kaedahnya salah, habis. Boleh menyebabkan nyawa. Sepatutnya macam barah lah, dia boleh bertahan 3-4 tahun. Kalau salah kaedah, tak sampai 3-4 tahun, 3-4 bulan boleh jalan. Sangat berbahaya dan perlu berhati-hati. Okay, seterusnya, macam mana jin boleh ganggu pula? Ya, kita tabarus ni. Yang keempat ialah sihir pengasih. Ya, cantik, kacak menyebabkan orang mudah tertarik. Sanggup menggunakan sihir, ya, pengasih untuk jadi cantik. Orang suka kat kita. Dipasangnya susuk dan sebagainya. Nak cantik, kan? Dah make up dah. Ekstra nak lebih. Orang tak cukup lagi ni, orang tak cukup pandang aku lagi. Maka dijumpalah para bomoh memakai susuk di muka. Ramai tak? Ramai. Kes yang pernah saya rekodkan, sebanyak 25 batang jarum di muka. 25 batang jarum emas. Cuba dia keluarkan, kita timbang, jual. Kan kaya, emas mahal. Dia cucuk dekat muka dia 25 batang jarum. Ya, macam mana saya tahu? X-ray yang dibawa, ya, daripada hospital. Ustaz, ini X-ray muka saya. Ini bukti saya memang pakai. Saya cakap tak tipu. Ustaz tengok lah. Jarum tu nampak dekat dalam X-ray. Dam. Kenapa dia pergi X-ray muka dia? Sebab dia dah mula batuk-batuk. Salah satu jarum yang diletakkan di dagu turun pergi ke tekak. Sangkut dekat tekak, jadi batuk yang berpanjangan. Tak hilang batuk-batuk dia, dah mula suspek santau. Ui, ini kena santau ni. Batuk dia panjang, lama. Batuk dia batuk kering. Cakap pergi hospital, cek dulu. Apa berlaku sebenarnya? Betul, masa nak X-ray, minta X-ray satu badan, doktor terkejut. La ilaha illallah, 25 batang dekat muka. Baru dia mengaku. Itu Ustaz, dulu masa muda-muda saya pakai. Satu batang Seikojin jaga. Kalau ada 25 batang, tak 25 ekor yang duduk dekat dia. Masalah tu, na'uzubillah. Puncanya batuk je sebab nak cantik. Sanggup buat perkara mungkar. Sanggup syirik kepada Allah. Sanggup menjadi hamba kepada iblis. Bukan senang nak aktifkan susuk ni. Nak batalkan dia mungkin boleh terbatal. Tapi dia memberi kesan seumur hidup. Apa kesan dia? Ada satu kes makcik ni dah terlantar lebih, umur dia 80 tahun lebih. Ya, terbaring sahaja, tinggal kulit dan tulang. Terbaring lama. Tapi dia punya makan satu hari 2 ekor ayam. Pelik tak? Pelik. Daging dah tak ada. Tapi ayam 2 ekor boleh makan.
Apa berlaku setiap anak-anak dalam keluarga dia, bila ada anak, ada cucu, cucu akan ada masalah. Masalah apa? Kadang-kadang penyakit kulit. Dalam setiap keluarga akan ada masalah penyakit kulit yang sama. Pattern penyakit kulit dia sama. Dah mula apa penyakit ni pun ada, keluarga ni pun ada, keluarga ni pun ada. Pattern penyakit dia sama. Suspek sesuatu. Akhirnya terbongkar satu rahsia. Rahsia dia apa? Nenek yang terbaring makan 2 ekor ayam setiap hari ini pernah mengamalkan susuk di kemaluan. Dia pernah masukkan susuk itu di kemaluan yang tidak dibuang. Mengganggu bukan nenek ini saja, satu keturunan dia habis. Macam mana nak selesaikan tu? Kan masalah nak kena selesaikan. Macam mana kita tahu? Anak yang sulung buka cerita. Dulu masa muda-muda mak pernah bagi tahu, pernah memakai. Tapi tak dibuang. Tapi tak diselesaikan. Alhamdulillah ada petua-petua yang kita gunakan, antaranya yang saya belajar, yang salah guru saya ada kat sini. Dia suruh bagi makan kelor, buah kelor. Orang ada pakai susuk ni kalah dengan kelor lah. Buah kelor tu dimasakkan kari, bagi orang yang memakainya. Bismillahkan sikit, bacalah apa-apa ruqyah kan. Tak payah bagi tahu dia. Jangan bagi tahu dia. Dia tak nak buang kan. Tak apa. Buatkan dia kari, campur buah kelor. Buah kelor ni sedap kalau campur dengan kari. Orang India suka buat lah. Bagi dia makan. InsyaAllah dia punya fungsi susuk tu akan terbatal. Tapi syaitan belum lari lagi. Cuma kegunaan tu boleh terbatal. Kalau dulu boleh cantik, sekarang tak boleh cantik. Kalau dulu suara boleh sedap, suara dah tak boleh jadi sedap. Dia akan kembali normal. Dia akan kembali normal. Tetapi dia ada masalah lain. Dia kena buang dia punya penjaga susuk tersebut. Kena lalu bawa ampaian lah. Dia tak boleh lalu bawa ampaian. Dia tak boleh makan sate. Sate itu dia tak boleh tarik. Itu pantang dia. Kalau dia makan sate, dia tarik daripada mulut dia, habis. Satu masalah besar buat dia. Terbatal susuk dia. Kadang-kadang sekarang susuk tu dia tak perlu pakai susuk jarum. Sekarang advance dia pakai susuk ayat. Pakai susuk ayat. Ada pesakit tu, yang sebenarnya cerita juga. Apa yang dibaca? Wa iza batashtum jabbarin. Tekan dekat buku 5 dia. 1. Wa iza batashtum jabbarin. Tekan lagi. Wa iza batashtum jabbarin. Wa iza batashtum jabbarin. Wa iza batashtum jabbarin. Setiap ni yang ada ni, buku 5 dia ni, dia bacakan dengan ayat tersebut, dia tiup. Itu amalan dia selepas isyak. Baca sebelah kiri pula, wa iza batashtum jabbarin. Wa iza batashtum jabbarin. Habis tiup, simpan. Bila perlu digunakan. Ini satu perkara yang ditegah oleh syarak. Kaedah ini bertentangan dengan kaedah yang mendapati syarak. Salah kaedah ini boleh menyebabkan gangguan jin. Yang datang bantu dia, yang menguatkan tangan dia adalah jin. Bukan kelebihan ayat yang dibaca. Sebab dia membaca ayat tersebut untuk satu kelebihan. Untuk mendatangkan satu kelebihan, maka ia akan jadi satu masalah. Yang datang adalah syaitan. Syaitan. Jadi masalah apa pada dia? Dia tak boleh buat kerja. Dia kata orang semua tak suka kat dia. Pergi sana tak kena. Pergi buat kerja ini tak jadi. Meniaga tak jadi. Kerja dengan orang tak jadi. Itu masalah dia. Dia tak sakit pun. Tak ada masalah sakit kepala. Tak ada masalah lain. Cuma kehidupan dia asyik tak menjadi je. Pergi kerja tak jadi. Pergi nak buat meniaga tak jadi. Semua tak kena. Kehidupan dia. Akhirnya dia mengaku itulah amalan dia. Apa amalan dia buat? Tak tahu, dulu saya suka buat macam tu. Orang ajar. Saya amal. Betul. Bila ruqyah tangan menggigil. Saya nak tengoklah kekuatan dia. Boleh pecah atas dinding kalau ditumbuk kan. Saya suruh dia tumbuk lantai. Cepat-cepat tumbuk lantai. Berdebung dia tumbuk lantai. Tak pun lantai itu pecah. Tangan dia sakit. Merah terus tangan. Sakit tangan dia. Rupanya tak adalah membantu pun syaitan tu. Saja nak mengelirukan kita. Itu susuk ayat tu. Tak perlu masukkan jarum, tak perlu masukkan berlian.
Ada seorang guru tomoy. Guru tomoy ni dia mengajar tomoy. Apa yang dipasang? Berlian dekat urat dia. Bila kita tengok dekat satu urat dia tu ada batu. Pegang memang keras. Keras. Memang ustaz saya masukkan berlian dalam ni. Apa masalah dia? Apa jadi pada dia? Dia tak sakit. Apa masalah dia? Dia jadi taik judi. Suka berjudi. Main kuda. Handphone tu main judi manjang. Dia ketagih berjudi. Nampak tak? Syaitan punya kerja, dia taklah menjadi orang tu syirik ke, jadikan dia jadi masalah kehidupan. Memang masalah lah. Sebab dia jadi ketagihan judi, punca jadi ketagihan judi, tak nak tinggalkan judi sebab dia ada bela syaitan dalam badan. Syaitan tu duduk kat mana? Tu, susuk yang dia pakai. Berlian dalam tangan dia. Kuat tak penumbuk dia? Confirm kuat. Sebab ada bantuan syaitan. Sekali dia tumbuk orang, boleh meninggal dunia. Sebab ada bantuan syaitan dekat tangan dia. Datang pusat rawatan sebab nak hilangkan ketagihan judi. Bila tanya apa amalan? Tu, susuk. Saya suruh pergi hospital, buang. Buka, operate, keluarkan. Rawatan Islam dia tak ada magic. Tak ada magic. Ustaz tak boleh keluarkan ke? Baca-baca, plup, keluar. Tak ada. Rawatan Islam bukan macam tu. Ya, kadang-kadang orang mengharapkan keajaiban dalam rawatan Islam. Tepuk-tepuk keluar jarum 25 batang daripada muntah. Tak. Bukan semudah itu. Bukan semudah itu. Kita suruh juga pergi hospital, operate muka tu. Toreh sikit, keluarkan. Toreh, keluarkan. Kalau dia sanggup. Kalau dia sanggup. Ada tak yang keluar sendiri? Ada. Tapi sukar. Ada kes berlaku. 2 batang dia pasang dekat kening. Dia pasang 2 batang kat kening dan dia nak keluarkan sebab dia dah tak tahan panas. Kita rukyah sebab dia sakit kepala. Bila rukyah, dia sapu-sapu muka dia. Dia sapu-sapu, panas ustaz, panas muka saya. Lah, kita macam ada tak kena. Tanya betul-betul. Kena buat pengakuan. Ada pakai apa-apa ke? Betul ustaz. Saya pernah pasang 2 batang dekat kening. Sudah. Next datang, bawa daun kelo. Kelo lagi kita pakai. Bawa daun kelo, bawa air zam-zam, bawa tisu untuk penanggal makeup. Bawa benda tu semua. So daun kelo ni kita akan rukyahkan, kita akan tepuk-tepuk muka dia dengan daun kelo ni supaya nak batalkan dia punya fungsi. Dah tepuk, kita sapukan dia dengan air zam-zam. Baca ayat pembatasih, sapu, biarkan dalam 10 minit. Lebih kurang 10 minit, keluar macam jerawat. Dah mula timbul bengkak dekat dia punya kening. Tempat dia pasang. Kena pastikan dia kena ingat kat mana dia pasang. Kita tak boleh nak teka-teka. Takkan ustaz tak tahu? Mana boleh? Mana kita nampak? Ustaz tak power lah. Takkan ustaz tak nampak kot? Tak, rawatan Islam dia tak magic. Dia kena beritahu. Saya pasang kat sini ustaz. Okey. Kita sapukanlah dengan air zam-zam. Dan kita tutup sekejap dengan tisu tu tadi. Biarkan lebih kurang 10 minit. Buka, dah mula nampak benjolan. Macam jerawat pada tempat yang dipasang. Waktu itu akan tersembul sedikit dia punya jarum. Masa tu kita kena tarik dia keluar. Innalladzi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Tarik. Waktu tu boleh berlaku keajaiban. InsyaAllah boleh keluar tanpa perlu operation. Tanpa perlu operation. Itu je. Banyak-banyak kes itu je lah kes yang berlaku. Keluar dengan sendiri. Dr. Harun kata kalau dah keluar macam tu, jangan sampai dia masuk balik. Bila dah masuk balik, mustahil nak keluar. Kecuali melalui pembuangan najis. Dia buang air besar ke, dia buang air kecil, dia boleh keluar waktu tu. Kadang-kadang tak perasan. Benda dah tak ada dalam muka. Kan? Itulah antara kaedah yang biasa kita buat. Kalau nak buang susuk, memang kena buat pengakuan. Kena ada kaedah menggunakan daun kelor ataupun buah kelor. Kita rukyahkan dengan air zam-zam, sapukan kat tempat mana dia pasang, kita akan keluarkan. Kadang-kadang syarat nak buang, kena jumpa perawat yang dia pasang. Dia kena jumpa balik bomoh yang digunakan untuk memakai susuk ni. Untuk selesaikan masalah dia. Tapi bagi kita, tak perlu sebenarnya. Kita boleh bantu dengan izin Allah, sangat membantulah dengan membaca ayat-ayat pembatas sihir. Seterusnya, kadang-kadang, macam mana jin ini boleh masuk untuk menjadikan orang ini lebih cantik, tak lain tak bukan dia menggunakan sihir pemanis muka. Ada mentera-mentera yang diamalkan. Tak percaya, tanya Mak Andam. Mak Andam ni dia ada kadang-kadang memakai sesuatu untuk mencantikkan pengantin.
Dia akan letakkan kain kuning, dia akan pasangkan kemenyan dekat bawah katil, dia akan asapkan dia punya kain, dia jampikan, dia tutup muka pengantin, habis jampi serapa tu dia buka muka pengantin, magic, berseri-seri muka. Cantiknya kita suka tengok pengantin tu. Tertarik kita tengok muka tu. Walaupun biasa-biasa je, tetapi ditutup make upnya dengan penggunaan jampi serapa yang mencantikkan muka. Orang tengok cantik je. Tu kadang-kadang, biasanya orang terkena sawan pengantin. Biasa dengar kan? Ini demam ni, kena sawan pengantin ni. Orang biasa kena badi pengantin ke atau sawan pengantin. Balik demam, masuk asal je jadi malas, jadi berat badan, seram sejuk badan lepas tengok pengantin. Biasa kita jumpa, biasanya kadang-kadang kalau terkena itu, biasanya mak andam itu memakai sesuatu pada pengantin. Yang biasa kena sawan pengantin ni budak-budak je. Budak-budak, baby, kan, kanak-kanak. Balik pengantin demam. Balik pengantin, orang dulu tahu lah ni, kes-kes macam ni. Dia akan jadi demam budak-budak ni. Biasanya, mak andam itu memakai sesuatu lah. Menyebabkan orang mudah terkena. Syaitan lah yang mengaburi mata kita, tengok orang ni cantik, comel je. Habis je, pantang dilanggar, muka kembali seperti asal. Muka seperti asal. Yang datang ke pusat rawatan, saya ada simpan lagi. Barang yang diserahkan. Dia memang ada saka mak andam. Dia punya moyang memang mak andam daripada dulu lagi. Apa yang ditinggalkan untuk anak cucu cicit dia, tu celak Mekah tu, dia dalam bentuk besi lagi. Celak tu celak Mekah. Dia kata ini yang aku turunkan kepada keturunan aku. Siapa yang tak ada job, pakai celak ni, boleh buat job mak andam. Dia akan gunakan celak ini untuk akhirkan make up dia dengan memakaikan celak ini pada pengantin, dan pengantin ini akan berseri-seri. Yang sakit, orang owner yang mengamal tu masih ada, belum meninggal lagi. So dia nak buang sebelum dia meninggal dunia. Dia buat pengakuan, Ustaz, ini barang mak saya, ini mak saya, mak saya nak buang benda ni. Dah tak nak dah tak sanggup dah. Kan, dia beri kesan kepada masalah keluarga dia. Jadi saya buat pengakuan, ini memang barang saya nak lupuskan, kita nak buat pemutus. Saya nak tinggalkan dah jin mak andam ni yang mengikut mak saya. Memang mak saya amalkan. Barangnya ini hanya digunakan satu bahan, iaitu celak. Celak dia berbentuk macam bentuk besi, tembaga. Celak orang dulu-dulu masih diamalkan. Dah dibuang, alhamdulillah, gangguan itu pun dah tak ada. Jadi ini antara jalan-jalan yang boleh dia masuk, mengganggu manusia. Jangan kita fikir asyik saka, asyik sihir. Padahal kitalah yang membuka ruang. Antara sebabnya adalah tabaruj, berlebih-lebihan dalam berhias. So hati-hati, kalau kita ada nampak saudara-saudara kita ke, keliling-keliling kita ke, kita buatlah sedikit teguran. Asas dah lah, dah cantik dah, cukup-cukup lah, dah cantik dah tu, kita puji-puji sikit, berhentilah dia make up, insya-Allah. Okey, wallahu alam. Saya buka kepada soalan. Ada soalan untuk tabaruj? Tak ada. Alhamdulillah, pada bulan harapan kita masuk kepada perkara yang kelima, iaitu sedih yang bersengatan dan berpanjangan juga. Salah satu ruang syaitan ini untuk masuk. Semalam kuliah saya di Masjid Asy-Syarif menarik tentang jampi serapah. Penggunaan jampi serapah merupakan jalan syaitan ini boleh masuk. Bila saya bacakan jampi itu, ada mula orang tak selesa. Saya bacakan jampi itu. Jampi nak cantik, jampi nak mendekatkan jodoh, jampi satu lagi saya ingat. Bukan jodoh, untuk tarik orang suka kat kita. Pemanis lah apa, saya tak ingat jampi itu. Bila saya baca jampi itu, ada orang mula kepanasan. Sebab kita sebut pemujaan tu kepada iblis. So nanti insya-Allah surah ini kita akan kongsikan. Wallahu alam. Jika ada soalan, saya buka persoalan. Persoalan setakat ini. Alhamdulillah tak ada. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.